Assalamualaikum. Hi everyone. Today I'm going to explain about topic 5 that is on recording process. Okey, hari ini Madam akan terangkan tentang topik yang kelima iaitu berkenaan dengan proses perekodan. Okey, this is about the steps in accounting. Okey, ini berkenaan dengan langkah-langkah dalam perakaunan. Okey, langkah-langkah dalam perakaunan bermula dengan source documents ataupun dokumen-dokumen sumber. Okey, ini diikuti dengan journalizing iaitu proses merekodkan transaksi perniagaan daripada dokumen sumber ke dalam journal. Okey, step yang berikutnya adalah posting to ledgers ataupun kita memasukkan catatan journal ke dalam ledger account. Okey, step yang berikutnya adalah balancing off ataupun kita membuat imbangan ataupun menutup setiap ledger account pada akhir bulan. Okay, and then step yang berikutnya adalah menyediakan trial balance ataupun imbangan duga. Okay, dan step yang terakhir adalah menyediakan financial statements ataupun penyata keuangan. Okay, untuk topik ini, okay, kita akan fokus kepada step yang kedua iaitu journalizing. Okay, actually proses journalizing ni, okay, kita telah buat sebelum ni dalam topik yang keempat. Okay, journalizing ni merujuk kepada double entries, okay, catatan debit kredit. Okay, cuma dalam topik yang sebelum ni kita tidak merekodkan transaksi ke dalam journal, okay, mengikut format yang sebenar. Okay, so dalam topik ini Madam akan terangkan bagaimana cara untuk merekod transaction ke dalam journal mengikut format yang sebenarnya. Okay, next kita tengok kepada introduction to source documents ataupun pengenalan kepada dokumen-dokumen sumber. Alright, the accounting process starts with the recording of business transactions that are taken from source documents. Okey, ini bermaksud proses perakaunan bermula daripada perekodan transaksi perniagaan yang diambil daripada dokumen-dokumen sumber. Okey, so that's why dokumen ini dikenali sebagai dokumen sumber kerana ia adalah sumber di mana kita merekodkan ia adalah sumber maklumat di mana kita merekodkan transaksi perniagaan. That's why dokumen ini dikenali sebagai dokumen sumber. Alright, what is meant by source documents? Okay, apa yang dimaksudkan dengan source document? Okay, source documents refer to business papers that identify and describe economic events and transactions that have taken place in a business. Okay, so dokumen-dokumen sumber ni, okay, dia merujuk kepada dokumen-dokumen perniagaan, okay, yang mengenal pasti dan menerangkan tentang aktiviti ekonomi dan juga transaksi yang telah berlaku dalam sesuatu perniagaan. Okay, examples of source documents include invoices, bills, receipts, debit notes, credit notes and checks. Okey, contoh-contoh dokumen sumber adalah seperti invoice, bills, receipt, nota debit, nota kredit dan juga cek. Okey, ini adalah dokumen-dokumen sumber yang biasanya digunakan dalam perniagaan. Okey, next we have a look at the function, okay, of each of the source document. Okey, kita akan lihat kepada fungsi ataupun kepentingan setiap dokumen sumber di bawah. Okey. So yang pertama kita tengok check, okay. So check shows details of receipts and payments. Alright, so check ni dia menunjukkan butiran tentang penerimaan dan juga pembayaran. Okay, sebagai contoh penerimaan check ni akan menyebabkan kita punya cash at bank akan meningkat. Okay, manakala bila berlaku payments of check, okay, menyebabkan kita punya cash at bank akan berkurang. Okay. Yang kedua, sales invoice ataupun invoice jualan. Okay, sales invoice issued by the supplier or seller when the goods are sold on credit. Okay, invoice jualan ni dikeluarkan oleh pembekal ataupun penjual apabila barang-barang dijual secara hutang. Okay. And then yang berikutnya adalah purchase invoice ataupun invoice belian.
Okay, purchase invoice received by the buyer or customer when the goods are purchased on credit, which in fact is the seller's sales invoice. Okay, invoice belian ni diterima oleh pembeli ataupun customer, apabila barang-barang dibeli secara kredit ataupun secara hutang. Okay, invoice belian ni actually merupakan invoice jualan bagi penjual. Kalau penjual, okay, invoice belian ni adalah merupakan invoice jualan. Itu untuk penjual. Okay, bagi pembeli ataupun customer pula, okay, sekiranya customer tu membeli barang secara kredit, dia akan menerima invoice belian daripada penjual. Okey, untuk penjual ia dikenali sebagai invoice ini dikenali sebagai invoice jualan. Okey, next kita lihat kepada credit note ataupun nota kredit. Okey, credit note issued by the seller upon receipt of goods returned or written in words. Okay, it is used to notify the customer of a reduction in the amount owed by the customer. Okay, so nota kredit ni dikeluarkan oleh penjual. Okay, apabila berlaku ataupun apabila barang dipulangkan oleh pelanggan. Okay, so dengan kata lain, nota kredit ni dikeluarkan oleh penjual apabila berlaku pulangan masuk. Apabila customer memulangkan barang kepada perniagaan. Okey, nota kredit ini digunakan untuk memaklumkan kepada pelanggan bahawa hutangnya telah berkurang. Okey, ataupun kita gunakan nota kredit ini untuk memaklumkan bahawa untuk memaklumkan kepada pelanggan bahawa akaun belum terima telah berkurang. Amount akaun belum terima telah berkurang. Okey, disebabkan berlakunya pulangan jualan. Okay, and then dokumen sumber yang berikutnya adalah debit note ataupun nota debit. Okay, nota debit issued by the business upon return of goods or return outwards. It is used to notify the seller of a reduction in the amount owing to the seller. Okay, nota debit ni dikeluarkan oleh perniagaan apabila berlaku pemulangan barang kepada pembekal ataupun penjual. Okay, dengan kata lain, nota debit ni dikeluarkan oleh perniagaan apabila berlaku pulangan keluar. Okay, ia digunakan untuk memaklumkan kepada penjual bahawa telah berlaku pengurangan dalam amount yang dihutang kepada penjual. Dengan kata lain, nota debit ni digunakan untuk memaklumkan kepada penjual bahawa akaun belum bayar telah berkurang. Okay, so itu adalah kegunaan nota debit. And then yang terakhir, receipt. Receipts. Receipts are issued by the seller as acknowledgement of cash received. Okay, dengan kata lain, receipt ni dikeluarkan oleh penjual apabila menerima bayaran secara tunai. Okay, apabila bayaran diterima, penjual akan mengeluarkan receipt kepada pelanggan. Okey, so ini adalah contoh-contoh dokumen sumber dan kegunaannya. Okey. Next kita lihat kepada contoh bergambar bagi dokumen-dokumen sumber. Okey, ini adalah gambar untuk cek. Ini adalah buku cek. Ini contohnya penjual, dia tengah menulis buku cek untuk membuat pembayaran. Ini perniagaan tengah menulis buku cek untuk buat pembayaran lah sebagai contoh. Okey, so ini adalah contoh receipt. Ini contoh bagi invoice. Okey, manakala ini pula adalah contoh nota kredit. Okey. Next, kita pergi kepada jenis-jenis journal, types of journal. Okay, basically ada 7 jenis journal. Okay, terdapat 7 jenis journal yang you all kena tahulah. Okay, so yang pertama adalah sales journal ataupun journal jualan. Yang kedua, purchases journal ataupun journal belian. Yang ketiga, written inwards journal ataupun journal
pulangan masuk. Okay, yang keempat, return outwards journal ataupun journal pulangan keluar. Yang kelima, cash payment journal ataupun journal pembayaran tunai. Yang keenam, cash receipt journal ataupun journal penerimaan tunai. Dan yang terakhir, general journal ataupun journal am. Okey, so kita tengok journal yang pertama, sales journal. So, apakah kegunaan sales journal ataupun journal jualan? Okey, so journal jualan ni digunakan untuk merekod jualan secara kredit. Okay, it is to record sales of goods on credit. Okay, purchases journal, okay, is used to record purchases of goods on credit. Ataupun dengan kata lain, okay, journal belian ni digunakan untuk merekod belian barang secara kredit, okay, ataupun secara hutang. Yang ketiga, return inward journal. Okay, so return inward journal is to record transactions involving goods written by a customer. Okay, journal pulangan masuk digunakan untuk merekod transaksi yang melibatkan pulangan barang oleh pelanggan. Okay, so bila berlaku pulangan barang oleh pelanggan ataupun pulangan masuk, kita perlu merekodkan dalam return inward journal ataupun journal pulangan masuk. Yang keempat, return outwards journal. Okay, this journal is used to record transactions involving goods returned to the supplier. Okay, so journal pulangan keluar, okay, digunakan untuk merekod transaksi yang melibatkan barang yang dipulangkan kepada pembekal. Okay, yang kelima, cash payment journal ataupun journal pembayaran tunai. Okay, this journal is used to record all outflow of cash and check from the business for any purpose. Okay, so journal ini digunakan untuk merekod kesemua aliran keluar tunai ataupun cek, okay, daripada perniagaan untuk apa-apa tujuan. Okay, so kalau berlaku aliran keluar tunai, okay, bila berlaku pembayaran secara tunai ataupun menggunakan cek, okay, kita perlu merekod dalam cash payment journal. Okey, journal yang berikutnya adalah cash receipt journal ataupun journal penerimaan tunai. Okey, journal ini digunakan untuk rekod kesemua cash ataupun cek yang diterima oleh perniagaan daripada mana-mana sumber. Okay, it is used to record all cash and check received from any source. Okay, so kalau bisnes menerima tunai ataupun cek, okay, daripada mana-mana sumber, kita perlu rekodkan dalam cash receipt journal ataupun journal penerimaan tunai. Dan yang terakhir adalah general journal. Okay, so this journal is used to record all other transactions not recorded in any other journals. Okay, journal am ni, okay, digunakan untuk merekod semua transaksi yang tidak direkodkan dalam jurnal-jurnal lain. Okay, so semua transaksi yang kita tidak rekodkan dalam jurnal-jurnal yang lain, kita akan masukkan di dalam journal am. Okay, walau bagaimanapun, untuk tujuan group project, okay, kita akan merekodkan semua transaksi perniagaan di dalam general journal ataupun journal am. Okay, so kita tidak akan guna journal-journal lain untuk merekod transaksi perniagaan. So kita hanya fokus kepada general journal ataupun journal am untuk group project lah. Okay, so next kita tengok kepada format general journal ataupun journal am. Ini adalah format general journal yang sebenarnya. Okay, so dekat dalam general journal ni kita ada kolom untuk tarikh, okay, particulars ataupun keterangan, okay, dan juga kolom untuk debit dan kredit. Okay, so kita tengok untuk transaction yang pertama, okay, contoh transaction yang ada di sini, Julai 1st. Okay, di sini kita debitkan bank account, okay, debitkan shop equipment account dan juga kredit capital account. Okay, so bank account kita debitkan sebanyak 200,000. Okay, shop equipment account kita debitkan sebanyak 2,000 dan capital account kita kreditkan sebanyak 202,000. Okay, so daripada sini untuk catatan debit, contohnya debit bank and debit shop equipment, okay, kita kena rekodkan
kita kena indentkan catatan tu ke sebelah kiri. Kita indentkan untuk catatan debit, kita kena indentkan ke sebelah kiri seperti ni. Okay. Kalau catatan belah kredit, contohnya credit capital account, okay, kita kena indentkan ke sebelah kanan sikit. Kan? Kita kena indentkan dia ke sebelah kanan untuk catatan kredit. Okay. Ini untuk kita bezakan catatan debit dengan kredit. Alright. And then untuk setiap transaction, kita kena nyatakan juga keterangan, okay, bagi transaction yang berkenaan. Okay. Contohnya untuk transaction Julai 1 ni, kita boleh tulis owner started the business. Okay, ini kerana pada Julai 1 ni, okay, owner memulakan perniagaan. Okay, dia membawa masuk tunai, owner membawa masuk tunai ke dalam bank dan juga peralatan kedai, okay, sebagai modal perniagaan. So kita boleh tulis keterangan dia owner started the business. Untuk transaction Julai 2nd, okay, 2 Julai, pada transaction pada 2 Julai, okay, kita debitkan rental account sebanyak 2,500 dan kreditkan bank account sebanyak 2,500. Okay, so untuk catatan debit kita kena indentkan ke sebelah kiri. Manakala untuk kredit kita kena indentkan ke kanan sedikit. Dan kita kena tulis keterangan. Contohnya paid rental by check. Okay, bayar rental menggunakan check. Okay, so actually keterangan ini awak boleh refer kepada transaction yang diberikan. Okay, awak ambil ringkasan. Ringkasan daripada transaksi yang diberikan. Tulis di sini sebagai keterangan. Dan begitu juga untuk transaction yang berikutnya. Okay. So untuk setiap transaction, jangan lupa untuk tulis keterangan bagi setiap transaction. Okay. Okay. So next kita lihat kepada ledger. Okay. Basically ada beberapa jenis ledger. There are a few types of ledgers. Okay. The first one is the sales ledger. Okay. Second, purchases ledger, and the third one is general ledger. Okay. So yang pertama adalah sales ledger. Okay. Jenis ledger yang pertama adalah sales ledger ataupun ledger jualan. Okay. Sales ledger is a ledger for accounts receivable personal accounts. Okay. Ledger jualan ni merujuk kepada ledger bagi akaun belum terima secara individu. Okay, dia merujuk kepada ledger account belum terima secara individu lah. Okay, manakala jenis yang kedua adalah purchases ledger ataupun ledger belian. Okay, purchases ledger refers to a ledger for accounts payable individual accounts. Okay, ledger belian ni merujuk kepada ledger bagi account payable ataupun account belum bayar secara individu. Alright. And then jenis ledger yang ketiga adalah general ledger ataupun ledger arm. Okay, general ledger ni refers to a ledger for all other accounts that is other than accounts receivable and accounts payable personal accounts. Okay, so general ledger ni merujuk kepada ledger-ledger lain selain daripada ledger account receivable dan accounts payable. Okay, so ledger lain selain daripada ledger account belum terima dan juga ledger account belum bayar dikenali sebagai general ledger ataupun ledger arm. Okay, so basically ada 3 jenis ledger. Alright, so itu saja untuk topik ini. Okay, terima kasih. Thank you very much for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.